saya akan ajukan berkaitan soalan-soalan daripada tuan-tuan. Yang pertama, soalan dia bapa, dosa dan balasan orang yang hina sunnah Nabi dan juga hina ulama. Itu soalan yang pertama. Dan juga soalan yang kedua, gambar scan bayi dalam perut boleh tunjuk kepada orang ataupun ia adalah aurat. Dan yang ketiga, yakni berkaitan apakah hukum menjadi batu api melagakan orang dan menyebabkan seseorang itu bermusuh dengan orang lain. InsyaAllah. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. Alladhi ja'alana min ibadihil mu'minin. Alladhina istathnahum anil khusranil mubin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. وعلى آله وأصحابه الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الآية. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mulia Tuan Mudir Madrasah yang dinamakan Madrasah Kidas Kompleks Islam. Kidas Kompleks Islam. Kompleks Islam. Oh, masya-Allah. Dan juga kepada Tuan Pengerusi dan kepada semua asatizah, ustaz-ustaz, guru-guru yang bertugas, dan kepada semua ahli jawatan kuasa, dan seterusnya kepada hadirin, hadirat yang hadir, yang merebutkan peluang keamasan pada hari ini, dan seterusnya kepada anak-anak pelajar. Semoga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan masa yang kita rebutkan ini semoga diberi manfaat dan dibarakatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
terlebih dahulu kita ucap syukur sebagai puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia pencipta sekalian alam, termasuk diri kita ini daripada alam yang ialah ciptaan Allah. Dan ia menjadikan kita ini daripada hamba-hamba pilihannya, iaitu yang beriman. Kerana iman sebagaimana kita maklum bukan perkara yang mudah, tapi juga bukan perkara yang payah. Sekira dengan taufik hidayah dari Allah mudah sahaja. Tapi kalau tidak diberi taufik oleh Allah, itu amat payah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi azanihim waqra. Sesungguh kami menjadikan di dalam hati itu selaput, penutup yang menutupkan mata hati. Sebagaimana di lain Allah Ta'ala menggunakan taba', cak, macam citakanlah. Bila citakan, dicakkan di atas kertas, maka ia lekat. Begitu juga sebagai penutup tudung bagi apa dia botol yang dipterikan. Air yang di dalam kita nak membuang tak keluar bila masih ada penutup kan. Begitu juga kita nak memasukkan yang luar ke dalam pun tak masuk kerana ada tudungnya. Tudung sudah dipteri kan dengan botol-botol air dan sebagainya. Bila dipteri tudungnya, kita nak buang yang dalam, air nak mengeluar, kita curah, tak keluar. Dan kita nak memasuk air luar ke dalamnya pun tak masuk, kecuali dengan buka ke tudung tu. Demikianlah kufur. Na'udzubillah min zalik yang ada di dalamnya. Kita nak mengeluarkan kufur dari hati manusia yang kufur, tak boleh, tak ada daya upaya. Begitu kita nak memasukkan iman ke dalam hati yang sudah ditutup dan dipteri, tak dapat. Itu Allah Ta'ala kata, Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan. Sungguhnya kami menjadikan di atas dalam hati-hati mereka itu, kami menjadikan penutup maknawi. Ibarat bagaikan penutup tudung tadilah. Ayyafqahuhu. Itu bila kami menjadi, mereka tidak fahamlah. Supaya mereka tidak faham, tak erti, tak usah cerita apalah, tak terbuka. Wa fi azanihim waqra. Dan kami menjadikan di dalam telinga mereka penyumat. Penyumat seperti sesuatu lubang bila disumat. Kan? Begitu juga. Oleh itu Allah Ta'ala kata, wa in tad'uhum ilal huda. Dan jika sekiranya engkau Muhammad seru, panggil, laungkan mereka kepada jalan petunjuk, falan yahtadu idzan abada. Maka tak akan. Allah Ta'ala guna lan. Tidak kata fala yahtaduna. Allah guna falan yahtadu. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu. Orang mengaji nahwu kata lan amin nasab. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Maknanya nafi itu hadapkan yang akan datang. Lalu itu makna falan yahtadu, maka tak akan dapat petunjuk. Bukan hanya hari ini tak dapat petunjuk, tak akan dapat petunjuk izan ketika itu. Orang mengaji kaedah tanwin iwad, ganti daripada jumlah. Izan iz ja'alna fi qulubihim ala qulubihim akinnah. Ketika kami menjadikan mata hati mereka dipterikan,
telinga mereka disumatkan, ditutupkan. Ketika itu tak akan dapat petunjuk mereka itu abadan, taukid pula, selama-lama. Na'udzubillah min zalik. Inilah yang dikatakan awal tadi, iman bukan mudah, bukan hanya ambil, masuk, bukan, jika tak kehendaki Allah. Dan begitu juga kufur, apa dia ni bukannya apa dia payah, bila Allah Ta'ala kehendaki. Kan? Bila Allah Ta'ala kehendaki, mudah je. Cuba tengok, penentang-penentang yang menentang orang Nabi-Nabi, terutama tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada peringkat awal, Abu Sufyan berkata menjadi musuh. Bukan sekadar musuh biasa, dia jadi ketua, dia pemimpin, membawa rombongan. Apa dia Quraisy, musyrikin, bawa 3,000 mari serang Madinah pada peperangan Uhud, kan, diketuai oleh Abu Sufyan. Berikut pula dibawa pula kali lagi 10,000 dari Mekah Quraisy mari serang pula. Dia terkena dengan perang Ahzab, perang Khandaq. Dia kita dah kata wahazamal ahzaba wahdah. Dia ketuai Abu Sufyan. Begitulah beberapa kali. Tapi akhir, dengan taufik hidayah dari Allah, peluk beriman dengan mudah. Kan? Kita tengok Abu Jahal. Mereka bawa di ketua, pimpinkan Quraisy mai perang Badar. Hampir 1,000 Quraisy. Tengok ia telah di kemalangan, kena potong kakinya. Rebah, tapi tak sanggup beriman. Tengok tak boleh nak melawan lagi. Ia kata, baik aku pilih mati pada menerima agama Muhammad. Tengok. Sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat kita sebagai nak buat contoh bahawa iman bukan senang. Tengok kalau rega dia sendiri, yakni bapa saudara dia Abu Lahab. Kami dibaca-baca ayat tu. Tabbat yada Abi Lahab. Sedangkan ia bapa penakan, orang petani panggil bapa saudara. Sini panggil dah bapa penakan? Tak panggil. Panggil juga. Sedangkan Abu Lahab ni bapa penakan, bapa saudara. Bukan sekadar bapa saudara, berbesan pula. Kan, anak dia 2 lelaki, anak Abu Lahab tu. Berbesan pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak saudara lagi besan, iaitu Ruqayyah Ummi Kalsum. Pernah jadi menantu kepada Abu Lahab, tapi hanya berkahwin secara gantung, belum bersekerudukan. Bila terjadi turunnya ayat tabbat yada Abi Lahabin, marahnya Abu Lahab, siapa dia paksakan anak 2 orang anak dia tu supaya ceraikan anak Muhammad itu. Maka cerailah. Itu nak menyatakan bahawa bapa saudara, kalau kira agak daging darah lah. Paling dekat walaupun bukan bapa akak, bukan bapa kandung, tapi bapa saudara, macam ke bapa kandung lah. Tapi Allah Ta'ala tak kehendaki beriman. Awak-awak orang yang menjerakahkan ialah Abu Lahab. Ini nak menyata lagi bahawa iman bukan mudah. Bukan boleh ambil macam apa kita cari. Dengan tak kehendaki Allah. Bila kita faham di situ, di sinilah kita terasanya nasib baik kita ini. Ni tempat kita rasa syukur, tak ada nak syukurlah nikmat terbesar Allah Ta'ala bagi kepada kita. Lagi pula kita kalau kira dari segi keturunan, kita bukan keturunan dia, katakanlah. Kita bukan bahasa Arab, katakanlah kan. Kita ni bukan bangsa Arab, katakanlah. Lagi pula jarak masanya jauh. Dengan peninggalan dia masa sampai kita ni 1,400 lebih. Kalau sepatutnya kita kemudian tak percaya ke dia. Kan tak pernah kita lihat dia, tak pernah kita dengar suara dia sendiri. Hatta mimpi pun tak pernah jumpa dia kan. Nabi SAW. Tapi Allah, Masya Allah, Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat iman. Inilah tempat kita kena syukur ni.
Allah Ta'ala bagi iman. Beriman dengan tidak ada syak, tidak ada ragu. Nah, bila kata perkataan sah daripada Nabi SAW, walaupun ia cerita barang yang kita tak dapat lihat dengan mata kepala, dan kita tak pernah dengar dengan telinga, cerita kita akan mati, lepas mati akan hidup balik. Hidup balik akan terima balasan. Ada macam-macam balasan. Secara umum, emma balasan baik, emma balasan buruk jahat, syurga atau neraka. Kita percaya dengan senang dan mudah. Bila disebut kita akan hidup balik, kita percaya. Tak ada kata, macam mana hidup balik setelah hancur lebuh? Dah yakin hidup balik. Ini apa ni? Ini daripada taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita perlu syukur. Nah, oleh itu kita rebut peluang keemasan dengan kita belajar ilmu asyarah, ilmu agama. Walaupun kita sibuk dengan pekerjaan, asal kerjaan kita tu sah dan halal pada agama, alhamdulillah syukur. Masalah kata amal salih, kerja kita tu baik, kerja kita sah dengan syariat, kena dengan undang-undang negeri, negara, peraturan. Dan juganya apa dia? Di samping kita sibuk dengan kerja, kita naklah rebut. Kalau orang petani panggil rebut masa. Sini panggil? Tak panggil, tak cakap itu. Curi masa. Nanti dia. Orang sini panggil curi masa. Jadi curi hak halal ni. Biasa bila sebut itlak curi ni, kita fahamnya haram curi. Tapi curi masa untuk ambil bahagian baik, ini curi ni halal. Kalau kita curi ilmu hak wajib, kita kena tahu curi ni wajib. Curi ni wajib. Kalau katanya apa hukum bercuri? Kita kena tafsir. Jangan jawab selalu haram. Kan? Fafihi tafsil. Jawabnya. Kalau kita curi bari hak kita yang dicuri, maka tak ada salah pun, tak ada haram. Motor kita dicuri oleh orang secara zalim. Maka kita pun periksa didapati ada sama seorang si Khalid. Motor kita ada di tangan Khalid. Walaupun dia yang curi ataupun dia tu beli melalui orang curi ataupun berlapis tangan. Kita tahu di situ, kita pergi nyat-nyat, diam-diam, kita curi. Apa hukum curi itu? Panggil curi bila ambil harta dengan sembunyi pada luar, panggil curi. Maka curi itu tak ada salah sebab kita ambil barang kita balik. Kalau minta tak bagi, ambil dengan terang-terang dia tak bagi, kita curi ambil. Maka curi itu tak ada haram kerana ambil barang kita balik. Begitu curi masa begini. Kita sibuk dengan kerjaan tapi curi masa ambil dengan bahagian ajaran agama. Ini bagus. Orang petani tak panggil curi. Orang petani panggil rebut. Rebut masa. Itulah isyarat dalam hadis kata irtanim khamsan ba'da khamsin, kan? Tu. Irtinam tu mana apa? Kalau kata rampasan, rampaslah, rebutlah. Tu mana? Harta ghanimah bukan? Harta ghanimah, harta rebutan rampasan dia dapat di dalam berperang dengan syarat-syarat tertentu, kan? Maka dalam hadis sebut bagi kita, suruh kita rebut. Curi masa. Kalau untuk kita nak cari peluang betul-betul, payah nak sebut. Sebab tu hari-hari kita sebut tak dan katanya. Anda nak tak dan. Tak dan masa. Sibuk. Masyghul. Tu kita ni sibuk. Syawalatna amwaluna wa ahluna. Allah menyibukkan kami oleh harta benda kami, ahli rumah kami, buat kami tu sibuk. Walau bagaimana kesibukan pun kita disuruh curi masa. Mengikut kat sini cakap, kita disuruh rebut masa. Untuk orang petani cakap. Baiklah, alhamdulillah. Tapi semuanya tu pun dengan taufik hidayah dari Allah. Bukan mudah juga nak rebut masa tu pun, kan? Sebab tu kita dalam pengakuan kita la haula wala quwata illa billah. Jadi alhamdulillah, sekali lagi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang terbesar tadi. Belum kita tilik pada nikmat-nikmat yang lain. Banyak nikmat Allah Taala yang kita tak kuasa nak hitung, kan? Sebagaimana Allah sendiri menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah,
jika sekiranya kamu nak bilangkan nikmat, nak hitung satu persatu, kamu tak dapat menghabisnya, kamu tak dapat menghingganya. Terlalu banyak. Sama ada berkaitan dengan diri, kesihatan, Allah, makanan, minuman, pakaian, kenderaan, tempat kediaman. Tu sekian jenis tu. Kena bila satu persatu tak habis. Kan? Apalagi hak luar pada kita, harta benda banyak lagi. Banyak lagi nikmat tu. Tapi hak terbesar agak iman tadilah. Kerana nikmat kesenangan, kekayaan, kesihatan tu sama je. Orang beriman tak beriman pun kecap rasa semua kan. Orang tak mukmin tak beriman pun kenyang sama-sama. Milik harta benda sama. Kesihatan sama. Ada rumah, tempat kediaman, kenderaan macam-macam. Nikmat begitu umum. Tapi iman bukannya semua. Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'annahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah, ni Allah Ta'ala katakan, sesungguhnya kami tunjuk akan manusia. Inna hadainahu, sehingga kita selalu dibacakan bila sembahyang subuh pagi jemaah dekat yang kedua kan. Ingat baca ayat tu. Sesungguhnya kami telah hidayah, kami telah tunjuk akan manusia itu akan jalan. Inna hadainahu sabila. Mana? Jalan kami tunjuk. Kemudian manusia itu imma syakiran, ada kala yang syukur, wa imma kafura. Allah Ta'ala guna bahasa kalau perhati dari segi balaghah. Kalau kita kata nak menjadi sesuai bahasa dan dari segi pandangan zahir, imma syakiran wa imma kafira. Itu wazan yang sama orang mengaji. Syakiran, kafiran sama. Tapi Allah tak guna. Allah guna imma syakira wa imma kafura. Dan kalau sesuai dengan wazan kafura, imma syakuran wa imma kafura, tu wazan sama. Tapi tidak. Allah Ta'ala guna imma syakiran. Ada kala manusia yang kami telah tunjukkan tu yang syukur, guna dengan sirap wasah wazan isi fa'il biasa. Manakala balik kufur dia guna dengan sirap mubalaghah. Wa imma kafura. Ini kita nampak bahawasanya balik yang syukur dengan balik kufur ni ramai kufur. Nah, yang sangat kufur, kita orang mukmin dah kau kufur. Kufur apa? Kufur nikmat kan. Itu dia. Kita mukmin dari segi agama, kita orang beriman, orang memeluk Islam. Tapi di samping itu kita ada kufur nikmat. Allah Ta'ala guna kafura, yang banyak kufur agama, apalagi kufur nikmat. Itulah di antaranya nak menyata tadi, bina di atas awal tadi, supaya kita nak rasa kata besar sangat, mulia sangat, nikmat iman yang Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala pula mengkurnia kepada kita, mengkecualikan daripada hidupnya rugi. Kan? Alladzina istathnahum, orang mukmin ialah orang yang telah mengkecualikan mereka itu oleh Allah anil khusranil mubin, daripada rugi yang nyata. Di mana Allah Ta'ala kata innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Tengok, dia sendiri hukum pada awal, sesungguhnya semua manusia sungguhnya dalam kerugian. Kecuali Allah Ta'ala mengkecualikan dah. Kecuali orang yang telah beriman. Sama pula dengan amal kerjaan yang baik. Orang ni hidup tak rugi. Untung, buntung. Kalau kita jatuh dalam maksiat neraka, kita diikuti dengan taubat. Kita jatuh di dalam tempat kekotoran cemak, kita hiringi dengan basuh dan menyuci. Qad aflaha man tazakka. Nah, ayat lain pula, qad aflaha man zakkaha.
Sungguh beruntung orang yang menyucikan hatinya. Masya Allah. Inilah mana kita orang mukmin. Bukan kata tak jatuh. Orang pernah tanya imam bagi ahli sufi antara Syekh Junaid Al-Baghdadi. Orang tanya, orang wali-wali Allah itu tidak tak mereka jatuh dalam maksiat. Jadi lepas tu dia kata mungkin. Dia jawab gitu. Orang-orang wali Allah jatuh ke dalam maksiat mungkin. Tapi kalau orang Nabi mustahil. Tu beza tu maksum orang Nabi, ismah dia tu orang dalam jagaan Allah, mustahil jatuhnya maksiat. Oleh itu apabila tengok ayat hadis nampak memberi wahamkan berlaku maksiat, wajib kita takwil. Jangan kita pegang dengan zahir. Kerana kita nak jaga kemuliaan nubuah dan risalah. Orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala dia letak jadi Nabi dan Rasul ni orang yang bersih. Kalau nampak ayat-ayat yang menunjukkan atas bawah jatuhlah kesalahan, wajib kita takwil. Jangan berpegang dengan zahir. Itulah sebagai laluan kita sementara nak menuju kepada soalan yang telah dibentangkan tadi. Lalu itu kita ulang kembali kepada soalan yang telah dibentangkan tadi. Cuba ulangi sekali lagi soalan yang pertama itu. Dosa dan balasan orang yang hina sunnah Nabi. Ya, baiklah. Dosa ni kalau kita nak Melayu betul, apa dia dosa? Denda. Kita selalu panggil dosa kan? Dosa. Jadi kalau undang-undang dunia panggil apa? Kita tak panggil dosa dah. Kita panggil apa? Bila orang langgar undang-undang, kita panggil orang yang berdosa. Tak panggil? Kita panggil apa? Orang yang bersalah. Itu dia lah tu. Ni orang yang berdosa. Itu dia. Tak panggil orang berdosa. Ni orang yang bersalah. Itulah makna yang berdosa, makna orang mengerja kesalahan. Maka kesalahan tu ada balasannya. Itu. Orang buat baik ada balasannya. Orang buat baik ada balasannya. Dipanggil fahala. Ganjaran. Ganjaran tu daripada Arab tu lah ajran. Kita jadikan Melayu campur-campur lah tu. Campur-campur punya ganjaran. Kita tukar kita jadi ga lah. Ganjaran. Kalau Melayu betul ke apa? Ganjaran ni. Pahala. Pahala tu pun jadi luar Sanskrit lah. Kalau Melayu kampung, apa pahala? Baik. Kita kerja maka upah. Maka janjilah dengan Tuhan punya upah kan. Kamu kerja buat ini dalam masa sehari akan upahnya 1,000. Maka 1,000 tu panggil apa tu? Upahan kan? Panggil habuan. Maka habuan bila kita bercakap dalam bab upah, panggil upahan. Kalau kata bercakap maka gaji. Maka itu juga panggil ajaran juga. Gaji. Kalau kita bawa kereta penumpang dengan nama sewa, ajaran juga panggil. Panggil penyewa. Rumah sewa. Rumah sewa panggil ajaran juga. Kan? Itu nak erti bahasanya ajran, pahala. Pahala tu luar Sanskrit. Bahasa siapa panggil pun. Kalau pun kita terjemah betul, pun lamai buah kayu. Macam buah durian, buah apa tu panggil pun. Pun labun. Dia panggil pahala. Luar Sanskrit kata pahala. Bahasa saya panggil pun. Bila pun kalau jumlah betul, buah. Kalau pokok di sana berbuah, buah tu pun. Maka kita ada kerja sembahyang, puasa, apa itu ni, ada pun, ada buah. Itulah. Tu. Baik. Maka
Pun tu baik mari tu, buahan je tu. Kalau buah kau baik, kita panggil pahala. Kalau ada kita bekerja bagi jahat, tu baik buah juga. Tapi buah kau jahat. Tu panggil apa dia? Tu dosa. Balasan dosa. Itulah. Jadi kembali kepada soalan tadi, orang yang menghinakan apa? Menghinakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salahnya besar. Dia panggil menghina tu salah besar. Adapun tak buat, tak mengikut, itu tak masuk di dalam salah besar. Kita lebih dulu, kita kenal dulu bila sebut perkataan sunnah. Kerana di hari ini, makruf sangat kelimah-kelimah tu di manusia tu paling masyhur. Cakap, masyhur sangat kelimah sunnah, kelimah bid'ah. Tapi perlu kita mengertikan apa sunnah pada lughah dan apa pula pada istilah. Istilah pula dia berbeza. Fuqaha lain, muhaddisin lain. Perkataan yang sama. Nah, as-sunnah, sanna, yasunnu, sannan. Nah, man sanna sunnatan hasanatan. Ada sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Situ panggil lughah. Siapa-siapa mengadakan akan jalan. Artinya sunnah fil lughah ay tariqah. Siapa-siapa mengada ia akan jalan yang hasanah, yang elok. Yang sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa-siapa mengadakan, menimbulkan akan jalan yang jahat. Arti sunnah itu makna jalan. Jalan, ada jalan ke arah baik. Ada jalan yang menuju ke tempat yang buruk jahat. Kedua-dua tu sunnah, yakni pada lughah. Kan? Tengok kita nak pergi mana-mana, kita lalu ikut jalan kan? Jalan kita nak menuju ke mana? Jalan kita nak menuju ke tempat apa? Jalan menuju ke masjid. Jalan menuju ke tempat mengajar agama. Jalan menuju tempat kita kerja yang sah. Maka panggil jalan tu menuju pada yang baik. Kalau kita turun tu berjalan kepada jalan nak kerja maksiat, maka jalan tu menuju kepada kejahatan, keburukan. Artinya pada lughah sunnah arti jalan. Kemudian apabila diidhafat, disandarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan kait sifat sunnah nabawiyah. Kait ada nah, kait dengan sifat, kait dengan idhafat. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah nabawiyah. Jalanan yang dibangsa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lain adalah. Maka sunnah jalanan. Itu yang dimaksud bila itlaq, kita muradkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ke situ, kita nak tahu pula dari segi makna daripada syarak, yakni pada istilah. Bila istilah fiqh, dalam usul fiqh, manakala sunnah iaitu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tetapi kita halih baca, kita tukar baca sunnah, kita waqaf dengan ta. Ta marbutah kita waqaf dengan ta, lalu baca sunnat. Jadi bahasa lain dalam walah yang tu dah lah. Kita waqaf dengan ha, sunnah. Bila kita waqaf dengan ta, sunnat. Kita tahu kelimah dulu. Supaya saat inilah tariqah, tariqat. Waqaf dengan ta, tariqat. Waqaf dengan ha, tariqah. Ya. Begitulah sunnah. Waqaf dengan ta, sunnat. Jadi kelimah yang sama, kita halih dari segi bacaan kita. Bila kita dah mengaji fiqh, wajib sunnah, wajib sunnah. Orang tak kata wajib sunnah, wajib sunnah. Cakap macam tu. Tak. Dia kata kita waqaf dengan ta. Walah makna yang sama lah tu. Kelimah yang sama. Maka makna dianya ma yusabu ala fi'lihi. Barang yang dijanjikan dengan beri pahala
ala fi'lihi atas ni kerana mengerjanya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diseksa, yang tidak dijanji dengan seksa kerana meninggalnya. Itu perkara sunnah pada fiqh. Tapi kita halih bercakap sunnah. Seperti solat 5 waktu wajib. Sunat rawatib. Rawatib tu semaya sunnah. Tak kata semaya sunnah. Dia cakap ada sunnah. Semaya sunnah. Sunnah tadilah tu. Dia mengialah puasa-puasa selain pada fardu Ramadan, selain pada hak qada wajib. Semua tu sunnah. Kita wakah dengan tak sunnah. Faham situ dulu. Satu. Adapun sunnah diisi ulama hadis, ma uthira 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran. Dia panggil sunnah. Barang yang diriwayatkan, dinakalkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya atau perbuatannya atau takrir pengakuan dia. Sahabat yang buat di sisi dia, dia lihat, dia tengok je, dia senyap, diam, tak kata apa. Itu panggil takrir daripada dia. Walaupun dia tidak buat. Walaupun dia tidak kerja dia sendiri. Tapi dia tengok sahabat buat, dia diam. Itu pengakuan daripada dia. Sebab apa? Sebab Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dia tidak diam sama sekali bila mungkar tu berlaku. Dan dia tidak gerung kepada pembesar-pembesar, wala yahabul muluka. Dia tidak gerung raja-raja, dia tidak gerung sebab dia dilantik oleh Allah. Allah besar lagi, Malikul Muluk. Bila Allah perintah, maka dia menyampaikan. Bila perkara tu berlaku di hadapan dia ataupun di sisi dia, suatu mungkar, dia tidak diam. Dia selalu dia tegak. Tiba-tiba dia diam, menunjuk kata hak barang yang dia diam itu menyata harus dan boleh. Itu panggil sunnah juga. Sebab itulah bila kita faham di situ, hak dia pesan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu tetapkan di atas jalananku dan jalanan khulafa' pengganti-pengganti aku. Sebab tu apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat, sekalipun tak ada waris daripada dia tu buat, maka tak ada syak lagi masuk dalam usia dia. Sebab tu kita solat tarawih 20 rakaat, tak ada syak lagi. Walaupun kata ini dibuat oleh masa Umar, walaupun begitu, gak masuk dalam hak dia pesan tadi. Kamu ikut jalanan aku dan jalanan khulafa ar-rasyidin selepas aku. Setengah pada khulafa ar-rasyidin tadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tu sahabat pak. Setengah tafsir umum lagi khulafa ar-rasyidin segala sahabat. Setengah tafsir lagi ulama. Bermakna kata hak sahabat buat walaupun tak berlaku masa dia, maka adalah pesanan dia. Sebab tu tak ada syak lagi solat tarawih 20. Bilakah mulai buat cara betul 20? Katalah masa Sayyidina Umar. Walaupun masa Sayyidina Umar tak ada syak lagi daripada dia pesan dah. Apalagi dia sorah ni kata iqtadu billazaini min ba'di. Kamu ikutlah dengan dua orang selepas aku, iaitu Abi Bakrin wa Umar. Sebut nama betul-betul. Setengah pada kita dah amal di hari ni, bila masuk waktu zuhur hari Jumaat, azan dilakukan kan? Tak masuk zuhur dah, selalu muazzin azan. Azan memberitahukan waktu zuhur dah masuk. Lepas tu beri masa tipu beberapa minit, 10, 15, 20 macam-macam lah, supaya nanti tunggu yang jauh-jauh dia mari. Apabila keluar imam naik mimbar, beri salam atas mimbar, duduk, maka muazzin azan. Maka azan yang itulah hak berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ayat kata idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, idza nudiya ai idza uzzina, apabila diazankan pada hari Jumaat. Azan mana tu? Iaitu azan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik atas mimbar. Adapun azan mula masuk waktu tak berlaku lagi zaman dia. Hanya satu kali je azan.
lepas pada dia wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam diganti Abu Bakar radhiyallahu anhu 2 tahun lebih-lebih, juga azan masih satu. Wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia latih Umar jadi khalifah 10 tahun lebih, azan masih satu. Dan apabila dilatih khalifah yang ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, masa dia lah ijtihad Uthman ditambahkan satu azan. Bila masuk waktu zuhur hari Jumaat, dia perintah suruh azan. Tu kalau nak kira dari segi lorah, bid'ah lah tu. Tambahan rekaat yang tidak ada masa nun tu, panggil dari segi lorah. Tapi siapa yang suruh tu? Uthman. Uthman siapa? Khulafa ar-Rasyidin. Maksudnya kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Arti azan yang dilakukan oleh Uthman masuk dalam pesanan dia. Arti panggil sunnah. Dibasakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalan istinbat. Jadi tak ada syak lah. Sebab tu kita jangan ragu-ragu kalau dia kata, kita marilah ikut hanya sunnah Nabi saja. Sallallahu alaihi wasallam, kita tak ikut, tak perlu pada yang lain kerana yang lain tak maksum. Jangan kita ucap lagi tu, memberi waham dan keliru pada orang awam. Kemudian bila dah nyata, terkadang masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Quran diturunkan, tidak ada sesuatu yang berlaku. Lepas pada dia wafat, mari berlaku. Apabila berlaku, beripunlah di kalangan para sahabat untuk nak menentukan masalah ini harus ke tidak, apa nak kata di segi hukum. Tanya. Siapa ada ayat hak dengan ayat mengenai dengan masalah ini? Tak ada. Siapa ada dengan hadis-hadis yang mengenai dengan masalah yang berlaku ini? Orang sini panggil isu. Bila baru timur panggil isu lah. Isu timur. Baru timur isu baru. Jadi bila lepas pada dia wafat dah, timur isu masa sahabat. Lalu dia berimpun di kalangan sahabat, fuqaha, sahabat, pakai bincang. Bila bincang, apakah hadis, siapa kata dengar hadis mengenai dengan masalah ini? Tidak ada jalan nas. Bila tidak ada itu, tanyalah. Orang tanya pendapat masing-masing. Kamu apa nak kata? Saya dapat begini. Ini dapat begini. Dapat. Terbit satu kata. Tu dia panggil ijma'. Panggil ijma'. Sebab ijma' dia tak berlaku masa dia ada. Tak boleh nak kata ijma'. Sebab ada masalah kita tanya dia. Supaya kita ada guru ni. Guru besar kita ada. Ada masalah di kalangan kita. Ustaz-ustaz dan sebagainya. Kita orang kampung. Ada masalah kita cari guru tu. Apabila dia tak ada, kita adalah murid-murid para ta'ah dia ni. Manakala dia tak ada, kita bincang. Masalah yang isu baru ni macam mana kita nak kata. Tubik sekata, dia panggil ittifaq di kalangan kita. Walaupun khilaf dengan orang lain. Semua lain pun kata satu je. Ijma' semuanya. Tu maknanya. Begitulah. Baik. Apabila nyata ada perkara itu sabit pada sunnah, menghinakan sunnah tu masalah salah besar. Salah besar. Adapun kita tidak amal dengannya, tak apa. Contoh seperti kita kata, ini masalah taruh janggut. Taruh janggut. Ini orang panggil apa? Satu sunnah. Sunnah dari segi apa tu? Dari segi sunnah pada bab hadis, muhaddis. Bila kita mari di segi fiqh, khilaf ulama di kalangan taruh janggut, kita orang lelaki bagi orang yang ada janggut. Bagi orang yang ada janggut, kita taruh, kita simpan. Kita simpan. Tak simpan janggut dah. Kita orang ada janggut, kita simpan. Simpan tu, lepas tu, cara munasabahnya kita ada orang kalau macam Pakistan kau, munasabah dengan dia dah. Kita sini, tu munasabah dengan betul kita. Nak rutin, tapi kita simpan, kita tidak cukur dia. Maka ini sabit dengan sunnah. Perbuatan Nabi SAW. Lepas tu, dari segi hukum fiqh pula. Apa nak hukum fiqh ni tentang taruh janggut ni? Khilaf di kalangan ulama fuqaha, kebanyakan mengata wajib. Kata setengah sunnah. Sunnah makna sunnah. Kita kena halis sebab nak hilal keliru. Sunnah. Oleh kerana ulama khilaf begitulah, kalau orang ingkar kata
taruh janggut bukan wajib, sunat, setengah kata. Tak ada salah. Setengah kata wajib. Tak ada apa, sebab ulama duk khilaf. Tapi kalau kata begini, taruh janggut bukan sunnah sekali. Jangan tu. Nak faham malam. Jadi apabila kita pergi pada hukum fiqh, apa hukum fiqh bab taruh janggut kita orang lelaki? Hukumnya khilaf ulama. Jumhur kata wajib. Kata setengah bukan wajib, sunat. Itu kembali pada tarikh. Wajib maknanya kalau nak bercakap atas kaum, bila kita nak bina di atas kaum kata wajib, masalah tarikh ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang dijanji dengan beri pahala apabila kerja dan dijanji seksa dengan tidak mengerjanya. Itu jika kata wajib. Kalau kata sunat, dijanji beri pahala bila kerja dan tidak dijanjikan dosa seksa apabila tidak mengerja. Itu sunat. Tapi kalau kita pergi Nabi kata bukan sunnah, muradnya bukan sunnah Nabi SAW. Itu salah besar, itu salah besar. Lepas tu kita hukum. Bila tanya hukum, Pak kenapa mu? Apa nak tanya hukum macam mana taruh janggut? Jangan kata wajib. Jangan kata sunnah. Pak kenapa mu tak taruh? Aku tak sedar taruh janggut. Tak ada masalah. Itu bukan ingkar sunnah. Tak kalau ada orang kata sunnah, tak payahlah tak taruh pun. Tak ada berdosa bukan ada orang kata sunnah. Itu. Contoh lagi seperti semaya witir. Itu kita ibadat pula. Ibadat. Semaya witir. Apa hukum semaya witir? Kan mazhab Hanafi wajib amalan la i'tiqadan. Wajib dari segi kerja mesti, tak kerja witir haram mazhab dia. Kalau terus tak semaya witir sampai tanggal syahadah keadilan tak boleh jadi saksi, orang fasik je kira. Itu mazhab Hanafi wajib. Adapun jumhur semaya witir sunnah muakkadah. Sebab tak ada retak maya witir. Tak ada berdosa lah bila kita cakap atas harta sunnah. Tapi kalau bercakap mazhab Hanafi wajib. Orang tak kerja semaya witir itu berdosa. Tapi kalau kata semaya witir bukan sunnah Nabi, itu tak boleh salah besar. Itu kena faham. Itu dah. Maka kena tanggung situlah soalan kata, apakah orang menghinakan sunnah? Tu murad begitu. Kena hurai dulu. Itu dia. Itulah sunnah jadi maksudkan hak tu. Tengok Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kebetulan dia duk cukur, duk gunting bulu ketiak. Bulu ketiak. Dia duk gunting. Murid dia masuk pergi ziarah imam, ziarah guru dia, kebetulan dia duk gunting bulu ketiak. Apabila guru lagi, murid main ziarah, dia kata, aku tahu, Imam Syafi'i kata, bahawasanya as-sunnah itu dicabut. Sunnah itu disuruh cabut bulu ketiak. Tetapi aku tidak tersobar, tak tertahan dengan sakitnya, lalu aku gunting. Aku tahu sunnahnya cabut. Berarti kalau kita tu boleh cabut, elok kita cabut pada kita gunting dan cukur bulu ketiak. Bulu ari-ari pot-pot tu juga kalau boleh cabut. Sakit. Gunting cukur. Itu. Jadi kita tidak ingkarkan. Sunnah disuruh cabut bulu ketiak tu. Kalau kita bulu nipi-nipi kita cabut. Hak tu lagi elok cabut. Macam kata, aku tahu sunnahnya disuruh cabut. Tapi aku tak tahan dengan sakit. Lalu aku gunting. Ada. Jadi kata bukan sunnah sekali. Jangan. Sebab tu apa-apa kita nak tahu tu. Kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kita bercakap lepas. Yang salah kita tak tahu tempat salah. Sebab itulah kita terhati dengan ilmu ni tak boleh berdiam diri. Kita kena rebutlah peluang. Supaya kita ambil tahu. Muskil kita tanya. Baik. Lepas tu? Soalan kedua. Gambar scan baby. Gambar scan baby dalam perut. Lepas tu? Boleh tunjuk kat orang ataupun ia adalah aurat. Gambar baby dalam perut. Ya. Dia asal begini. Masalah baby tu tak apalah, dia kecil. Masalahnya ni si ibu baby tu. Tu dia.
Nah, si ibu baby itu. Nah, maknanya yang maksudnya perempuan yang mengandung zaman sekarang. Nah, nak tahu sangat-sangat baby. Banyak panggil baby. Nah, janin. Dia panggil janin, anak yang di dalam perut tu. Karena tersembunyi pada mata kita, panggil janin. Bagaimana jin terlindung daripada mata, panggil jin. Nah, maka anak yang masih dalam kandungan, panggil janin. Karena nak lihat dengan mata biasa ni tak nampak. Lalu tu lah ni ada alat canggih. Nah, boleh kita apa dia? Panggil apa tu? Panggil sperong ke panggil apa? Panggil apa? Sekan. Sekan tu Melayu ke orang putih? Putih. Nak Melayu tu ke apa sekan? Teropong. Imasan. Orang Melayu ni tak ada kat di petani kita ni. Imbasan. Oh, tu sekan. Jadi kalau kita nak balik mudah-mudah ke huraian, betul kata macam takat gambar lah mudah-mudah, tapi dia takat bagian di dalam. Ya. Gitulah rupanya. Jadi masalahnya diri sekan tu, kalau kita kira dari segi hukum syarak kita, adakah masuk dalam darurah sangat bahajat kepadanya? Masuk tak? Dalam kata darurah? Tak masuk tak masuk. Bila tak masuk dalam darurah, kita nak sekian juga supaya nak tahu dah. Pasal nak tahu sangat baby ni laki ke puan. Nak tahu sangat ni. Selalu alat canggih ada sekian. Yang juru sekian tu siapa dia? Ada laki ada puan. Kalau laki apa tak ada masuk dalam darurah. Bila tak masuk dalam darurah, maklumlah dia lihat aurah tu. Nah, ada ketika darurah tu lain masalah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ketika nak melahir, kebetulannya bidan perempuan tak ada. Ya adanya perempuan lelaki atau lelaki ada bidan lelaki. Tak sepak dah dengan masa yang begitu sangat. Itu panggil darurah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Tapi kalau boleh kita ijazkan, elak perempuan lah. Sebab itu bila kita sakit, kita nak berubat, harus tak kita orang lelaki berubat dengan perempuan? Dan sebaliknya perempuan berubat dengan doktor lelaki. Kalau tidak ada darurah, seelaknya kita ijazkan. Perempuan, lelaki. Itu pada asalnya begitu. Mana Islam ni sangat-sangat cermat. Islam ni sangat-sangat cemuru. Sebab dalam hadis kata, la ahada aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun lebih cemuru daripada Allah. Allah ni cemuru. Tandanya sayang katanya. Ada kata kan? Cemuru itu tandanya sayang. Sayang. Maka Allah ni cemuru nah. Dia sayang ke hamba dia tu. Sebab tu kita jangan membukakan aurah, mendedah ke aurah, buka orang yang halal. Allah cemuru, sayang pada kita. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah perempuan-perempuan menzahir, membuka, mendedahkan tempat-tempat perhiasan mereka. Cemuru lah tu. Bila membuka ke tempat-tempat ke perhiasan, nanti menimbulkan keinginan syahwat, membawa kepada jatuh dalam lembah yang terbesar. Maka larang wala taqrabu. Walaupun tempat nak besarnya wala taznu, yahnusanu. Jangan kamu zina hak nak besar. Tapi nak larang situ mailah wala taqrabu. Ada mari daripada sirat hampir, jangan kamu hampir. Karena hampir itu menyebab. Daripada situlah syarat mari itu al-wasa'i hukmul maqasid. Maka sekan tadi kita nak takak ambil anak dalam bayi dengan alat canggih. Kalau takak dengan telefon ni tak akan tak lekat. Lekat perut je lah. Pukul telefon. Pukul perut je lah. Itu kita nak nampak anak dalam tu. Sekan dengan alat tu. Nampak dalam. Adakah darurah bahajat sangat kepada itu? Kalau kata tidak. Kalau tidak, nak kita juga sama-sama ahli kita lah. Sebab apa? Sebab aurah bukan.
Sama mahram lagi pun aurah tak boleh kita lihat kan. Tengok kita mengaji. Perempuan sama perempuan aurahnya lelaki sama lelaki aurahnya antara pusat dan lutut kan. Aurah mana ma yajibu satruhu. Barang yang wajib boleh tutupnya, tempat yang wajib boleh tutup di tubuh badan kita. Lelaki sama lelaki antara pusat dan lutut. Siapa ke dalam solat pun kita lelaki antara pusat dan lutut. Manakala perempuan, maka tafsirnya 4 masalah. Perempuan sama perempuan, kait lagi. Perempuan sama perempuan muslimah, kena kait lagi. Antara pusat dan lutut. Kalau perempuan sama perempuan yang kafirah, hak tu, siapakah tubuh-tubuh masalah aurah. Kalau kita perempuan muslimah, berkawan dengan perempuan kafirah, kita nak mendedahkan, nak buka tubuh badan, tak boleh. Hari tu nak pakai hanya baju dalam saja, tak boleh walaupun sama perempuan. Kerana perempuan itu kafirah, kita muslimah. Tengok cara Allah menjagakan kita, sayang kepada kita muslimah. Muslim ni, Islam ni. Manakala antara lelaki pun malu dah sekalian badan kecuali muka dan tangan tekak pergelangan. Itu dia asalnya begitu. Jadi pulang ke tadilah, kalau tak ada darurah tu, sekadar kita nak tahu tu kita ya. Kita sebagai suami isteri, suami juga dia ada alat dia untuk scan boleh. Scan, nak tengok. Bakal tengok. Sudah selesai, tak payah kita tunjuk ke orang lain lah. Itulah di antara lain. Elok ke dia tunjuk perut je. Allah ada kelebihan ke dia tunjuk perut. Kalau tak elok pun, dari segi elok tak elok lah. Untuk nak tahu je, nak tahu kata laki ke apa. Boleh sekapah tengok. Oh, laki anak kita. Selesai. Itu nak ayat kata amat-amat cermat dalam Islam ni nak jagakan apa dia kemaluan kita. Kerana kita disuruh malu, meru'ah. Asalnya kita ni wajib kita jaga kuliah ya enam, bukan? Sebagai pokok kuliah ya enam wajib kita jaga. Daripada kuliah ya enam tu hukum mari beratus-ratus beribu-ribu pucuk daripada kuliah ni. Satunya agama, itu sebagai kepala besar. Lepas tu diri. Sebab tu bila kita jaga diri, tu hukumnya wajib haram membunuh diri, haram menyakiti diri. Tu. Cah tu banyak dah tu. Dan apa lagi yang kedua, yang ketiga akal. Kena jaga akal. Kerana dengan dia berbeza kita, dengan dia dapat berfikir, dengan dia dapat membeza antara hak dan batil dengan akal lah. Kita wajib jaga akal. Daripada jaga akal tu, haram minum minuman yang keras, apa saja yang menghilangkan akal, apa saja yang mempeningkan, haram. Dapat tarik lagi orang yang memproses ke benda yang memabuk pun haram. Sebab apa? Sebab wajib jaga akal sendiri dan akal yang lain. Itu pucuk daripada jaga akal. Dan jaga nasab, keturunan. Sebab jaga nasab lah kita disyarakkan berkahwin. Jangan duduk dengan tak berkahwin. Nak jaga nasab. Daripada itu juga kita ditutupkan aurah. Nak jaga. Kerana nasab yang mulia, nak berkahwin kena ada kupunya. Kata mengaji fiqh. Wal kafa'atu mu'tabaratun fin nikah. Kupu itu ialah diiktibar pada nikah. Sekiranya kita nak berkahwinkan dengan yang tidak kupu, tak sah kalau tak diredai oleh walinya. Perempuan, anak imam, anak raja di imam, anak tu imam, anak tu alim, tu guru, anak orang yang berlebay-lebay perempuan. Dia berkenan kepada lelaki yang tidak keturunan itu. Biasa. Sekiranya kalau wali tak redha, tidak sah dia berkahwin. Walaupun bawa pindah ke mana-mana pun. Ini Allah Ta'ala nak jaga nasab. Sebab tu perempuan Arabiyah, perempuan bahasa Arab. Bahasa Arab yang lebih pada bangsa lain cara umumnya. Perempuan Arabiyah nak berkahwin dengan lelaki yang bukan Arab, kalau wali tak redha, tidak sah kahwinnya. Nak jaga nasab dia lebih. Ada pun lelaki tak ada hal lah. Lelaki Arab nak kahwin dengan siapa saja, tak ada hal lah. Nak kahwin dengan Melayu pun anak jadi Arab lah.
Perempuan Melayu ke, perempuan Cina ke, apa bangsa saja, tak masalah. Tapi kalau perempuan Arabiah kena pilih anak yang nasab pergi kepada suami kan. Lalu itulah terhati tak redha. Begitu juga kita sebagai bapa wali mujbir kita ngaji fiqh. Kita sebagai bapa anak dengan kita panggil kita wali mujbir, ataupun kitanya datuk bapa ke bapa ke atas. Nasbah dengan mauliah kita cucu ataupun cicit panggil wali mujbir lah. Boleh kita menggerasi mengkahwinkan anak perempuan kita tapi syarat ia masih bikir. Walaupun ia tak mau. Bila ditanya, Aminah, kamu mau tak kepada si Khalid itu? Tak mau, tak mau. Tapi kita sebagai ayah ni, kita paksa juga mengkahwin dia. Sebab kita berkenan kepada si Khalid ni orang yang bagus, keturunan dia bagus. Kita, anak tak mau. Kita ijbar boleh kahwin. Dengan syarat, satu dia bikir. Kalau dia dah janda, tak boleh. Nak paksa tak boleh. Nah, yang kedua syarat kena ada isi kahwinnya. Dia nak kata apa tu? Nak jaga kafaah. Tu nak ayat mulia tak mulia kita orang Islam ni. Diisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga dah bawa agama dia. Inna dina indallahil Islam. Pak kita dah bawa agama dia, mulia lah. Bila mulia dia jagalah kemuliaan ni. Lalu itulah. Jadi nampak agaknya susah sikit nasbah dengan orang lain tu. Tu mana kata sayang tu, cemburu itu tandanya sayang. Tengok kita dengan anak. Kadang-kadang anak kita sayang. Nak pergi. Nak pergi mana? Tak boleh. Ayah, nak pergi situ sebentar. Kalau kita nak pergi nak pisah. Nak pisah. Nak pergi situ tak boleh. Orang lain boleh ambil orang lain. Ni anak ayah, ya tak pernah. Tak pernah, tak bagi. Apa tu? Kerana saya ada bimbangnya. Tu. Jadi agak susah kalau pihak anak tu. Oi, ayahku susahnya. Ayahku payahnya. Ayah kalau tak payah. Masalah kita sayang ke anak. Tu. Tu maka begitulah. Sebab itulah kita orang Islam dengan ada hukumnya. Itu kena solat. Nyusah ke tu? Tu macam dia. Jadi bila kita kembali kepada asas, moga kita bawa agama Islam hak Allah. Allahnya menyuci agama dia. Lepas kita bawa agama dia, lalu dia jaga kita. Kamu kena solat. Kamu kena menyuci dengan wudu, janabah. Tengok-tengok nah. Ini yang nak kata ketinggian dan kemuliaannya. Dengan demikian, kembali kepada asal soalan tadi, kita nak sekan anak bayi di dalam perut, itu kalau kita sesama kita dengan mahram, dengan suami, tak ada masalah lah. Tapi kita nak tunjuk-tunjuk kepada yang lain, seeloknya janganlah seeloknya begitu. Walaupun keadaan di hari ini dah jadi masyhur begitu, tu hal lain. Kita bercakap hukum tu lain. Nah, apa lagi? Anak rambut wanita dekat telinga atau panggil sideburn tu, dikira aurat atau tidak? Dia pada asal rambut. Sebenarnya anak rambut. Ya rambut daripada ada anak juga. Ada mak, ada anak macam mana anak di mana? Dekat sideburn. Ni. Di sini. Lepas tu dia ada panjang turun mari. Kalau kita lelaki, dia panggil apa? Ekoran. Sini dia panggil apa dia? Hujung tali tudung. Ni tali tudung kita orang lelaki ni. Bahasa surat panggil tali tudung. Bahasa Kapu panggil apa ni? Panggil apa? Ni. Panggil rebau. Jambang ni. Panggil jambang. 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 Ini panggil jambang kalau orang petani panggil apa? Orang petani panggil bau. Bau. Ya tu. Macam ke Pakistan awak tu pun kalau taruh bau tu. Jambang panggil tu kita lelaki. Kemudian rambut dia main di ekor ni. Lepas tu panjang lagi. Kalau perempuan panjang lagi. Baik. Jadi orang panggil hak panjang main daripada ekor dan rambut kan? Panggil rambut kan? Cuma ekor dan panjang tu mari.
Jadi pada asal bicara kita, bila perempuan, rambut ini masuk di dalam bahagian aurah ke atau tidak? Rambut tu dulu. Lagi? Rambut masuk dalam aurah kan? Bila aurah, hak ekoran daripada situ, walau panjang mana pun, masuk dalam aurah. Sebab itulah rambut perempuan ada daya panjang. Kalau orang Arab ke, sampai tumit. Sampai di bawah pada punggung orang Arab kan? Rambut dia ada. Jadi, rambut masuk di dalam kata aurah. Sekira dia tutup, tapi ekoran rambut duduk luar. Mereka terbuka aurah. Begitulah ekoran daripada sini, seelaknya kita penaikkan. Itulah. Ini nak menyatakan bahawa melianya agama Islam. Siapa? Dia tak bagi duk buka keluar gitu. Kan? Barang terhormat kita buku. Tengok kita nak beli barang-barang harga mahal, dia dalam buku semua. Kalau kita nak beli batu permata, emas, tidak ada letak gini kan emas. Siapa nak beli boleh pergi jamah gitu kan? Tengok di atas cermin, tunjuk atas cermin tu. Bila kata nak, tengok yang mana kita setuju. Tengok atas cermin. Tunjuk yang tu. Bawah jauh lagi tu. Tak boleh nak sentuh. Tengok barang mahal. Kalau tu nak beli mata cicing. Kalau yang murah-murah tu, boleh jamah gitu ya. Ni nak berapa biji? Ni Maria. Kau tak. Boleh. Tapi hak nak 10,000, 100,000 ada? Ada. Tapi nak kata ada tu paling. Ada. Waktu baik dalam ni. Waktu baik ada buku pula. Buku pula. Tengok. Ni ayat tu. Mahal. Pasal mahal. Lalu tu kita Muslimah disuruh buku. Kita orang Islam suruh tudung. Tu dia kena mulianya. Kita ni. Bukan suruh duk buka begitu. Barang harga mahal dia buka. Jadi murah. Itu dah. Tu nak faham. Asrar. Hikmah kita dilarang itu sekaligus kerana bercanggah dengan nafsu kita rasa, payah agama, susah agama. Kita rasanya. Tapi tak. Bila tengok di segi hikmah, Allah jaga. Barang yang mahal itu sesuailah dengan ditutup dia tudung. Itu dia. Lagi? Apakah hukum ambil duit tepi jalan? Ya. Soalnya, apakah hukum ambil duit di tepi jalan? Itu ke? Nak panggil apa ni? Kalau kita mengaji dalam fiqh, masalah bab luqatah namanya. Kalau anak tercampak, panggil laqit. Ini duit dan umpamanya. Hak tanya tu, nahnya, tanya duit. Tapi kita nak tambah sikitnya, duit dan umpamanya. Sebab kalau mak rakyat masalah duit saja, dia tanya pula kalau mah macam mana? Lalu kita tambah selalu. Apakah masalah kita ambil duit ada tepi jalan? Dan umpamanya. Yang maksudnya, barang yang kita bertemu umpama duit di jalan. Apakah hukum ambil? Maka hukum dia nak tubik ambil tu. Apakah hukum? Dia tak sunyilah bila kata hukum, dia tak sunyi. Harus, makruh, sunat, haram, apa dia wajib. Tak sunyi pada 1/5 itulah. Maka di situ ulama mentafsirkan hurai dulu. Jika sekira kita ni orang yang beramanah, kita kenal diri kita orang amanah, jujur, betul, luruh hatinya, sunat kita ambil, tapi atas qasak maksudnya nak wawar. Takrib. Takrib mana nak wawar. Sini panggil wawar dah tu. Bila barang kita bertemu, emas baik, duit dan sebagainya, lalu macam tempat ramai ni kita istiharkan. Di Jumaat, di hari Jumaat, ada suatu umuman, suatu peristiharan, maklum nak maklumkan, ada siapa ada kehilangan duit. Itu dia. Duit didapatinya 1,000. Boleh royak sekadar tu. Duit dapatinya 1,000. Siapa ada kehilangan duit 1,000, silakan bertemu. Tapi kita saat ni bila kita bertemu duit, satu syarat amanah, kita rasa kata diri kita tak khianat. Sunat kita ambil. Bila ambil sudah dah, kita buka tengok. Dan kita tanda catatnya. Satu, duit ini 1,000 akarnya. 1,000 saat ni
Adakah 1000 tu hak 100, 10 keping ke? Ada hak 50. Kita kena tanda. Tu. Lepas tu dalam apa duit? Dalam beg ke? Tanda dalam beg. Dalam bukusan, kita tanda-tanda supaya bila tuan punya mari menyata, kita tanya. Duit saya hilang 1000. Macam mana duit kamu? 100, 10 keping. Masalah. Ataupun 100, 5 keping saja. Dan hak lagi 500. Hak 50. Masalah. Betul. Apa duit tu dalam apa yang mu ingat? Dalam beg. Beg tangan 1, 2, 3, warna 1, 2, 3. Semua dia ada ayat tu, kita tengoklah penanda, betul. Bila betul, kita bagi padanya. Lepas tu, serahkanlah. Dia betul, dia dengan Allah. Dia belak, dia dengan Allah. Kita lepas. Dan kita boleh pahala kita ambil. Kerana tujuan kita nak wawa. Kita rasa mana kalau kita tuan punya duit hilang? Ada orang wawa, duit siapa? Kita pergi, duit saya. Betul dengan saya. Kita rasa, terima kasih. Kau orang yang disebut terima kasih. Cabut pula 50 rupiah. Kalau tak bertemu denganmu, temu dengan orang lain, baik. Habis ribu tu. Muncullah kamu yang temu. Bagi ke dia sebagai syukur dan terima kasih. Jangan balik kita kata, kamu nak ambil boleh, kena bagi aku 50. Jangan. Tu tak amanah dia awal dah tu. Sebab tu hukumnya, kalau kita rasa amanah, sunat kita ambil atas niat wawa. Katakanlah, kalau kita rasa, aku tak amanah, haram kita ambil. Ataupun makruh. Letak dulu hukum makruh kita ambil. Kerana syarak ada cemburu dah. Takut kita buat galai. Katakanlah pula, kita wawa. Tak jumpa, tak ada orang yang mengaku. Kadang-kadang ada tuan, berkali buka hak aku hilang semua duit 1000. Ataupun aku hilang duit 2000. Tapi, biarlah. Dan melalui tak mengaku. Maka susah orang duk wawa ni. Duk pegang barang orang lain ni. Susah. Sebab dia kebajikan besar tu. Duk wawa tu. Tiba-tiba katakanlah wawa mengikut keadaan. Kalau 1000, galiknya berapa hari orang ingat? Duit ku hilang 1000. Berapa hari orang ingat? Seminggu? Habislah. Habislah tu ingat tu. Sampai seminggu dah 1000. Kalau hilang 1000. Tak apa ya. Ni tengok keadaan orang. Kalau orang tu dalam sikit 1000 ni banyak bagi dia. Tapi kalau orang yang berjuta-juta tu 1000 tu macam ceria. Hilang 1000. Bermakna tu pulang ke situ. Lalu tu kita wawa mengikut keadaan lah. Kita takdir kata seminggu kita dah wawa saja, tak ada orang mengaku. Maka harus bagi kita menjadikan tamalluk. Kita berapa? Ja'altu hadza tamallukan li. Ja'altu hadza milkan li. Aku menjadikan ini milik bagi aku. Supaya kita nak sah tasarruf. Kita nak guna untuk kita pun boleh. Kita nak guna untuk masalah pun boleh berlaku. Tapi kita kena menjadi kita milik dulu. Baru kita tasarruf. Lepas tu azam di hati. Kalau jumpa tuan bila masa, kita akan bayar balik. Tu maka selamat. Tu kebajikan. Tengok syarak memberi pada kita. Lepas tu boleh lagi 15 minit lagi. Dan satu lagi nak berjaga berkenaan dengan barang yang kita bertemu tadi, kalau duit dan sebagainya. Kalau kita rasa kita tak mau ambil, kita jangan jemput dengan tangan. Apa itu dalam beg? Kita kuih dengan kaki, panggil kuih dah. Panggil apa dengan kaki? Kuih juga. Kuih dengan kaki, tengok, emas. Tengok, duit. Tak mau, tinggal. Sekiranya kalau orang lain belakang mai ambil. Tak ada wajib atas kita dhaman. Tapi kalau kita jemput dengan tangan, kita ambil dengan tangan, temu barang dalam beg, tak ambil dengan tangan, buka tengok, duit. Mak tak berani. Tinggal balik pergi. Mari orang ambil. Kita kena dhaman. Sebab kita pegang tadi. Tu nak tahulah kau tu hukum tu. Itulah. Sebab orang Arab dia masuk masjid, ada kopiah orang serban duk tinggalkan dia kuih dengan kaki. Tapi kalau kita tak faham, kita nampak jahat adak kan? Nampak jahat adak. Ya bagusnya pegang tangan kita, halih tak sini.
Dia masuk nak solat, dalam sah tu ada subang orang tinggal, ada kopiah. Kita tengok, mana tu orang tak pergi raih, ni orang nak semayang, ada jadi kosong. Ambil serban kopiah, letak di lain. Kalau orang lain main curi, kita kena dhaman. Sebab kita menghalikkan dengan tangan. Ada berkalu kuih dengan kaki, tak apa. Kuih dengan kaki. Lepas tu hilang. Tak ada wajib, tak kita dhaman. Tengok hukum syaraknya, eloknya, bagusnya dia ajar kita. Nah. Oh, gini pula. Hak tak ni hak banyak tu. Kalau RM1, RM2. RM1, RM2. Macam temu nasi kerabu, nasi berlemak gitu lah. Bertemu nasi lemak tengah jalan. Nasi siapa jatuh ni? Tak ada mengaku. Kau makan selalu. Sebab nanti kara dia rusak. Pak ada tuan main mengaku. Oh, saya makan. Tak apa, ganti lain. Tak payah. Selesai. Begitu dah RM1, RM2. Dan kita hilang duit RM1 ni ingat pas minggu dah ke? Hilang RM1. Hilang RM1. Kalau kita kata ni ingat 10 bat lah. Oh, hilang lah 10 kub, 10 bat. Sebentar je tak ada biar. Mari orang jumpa. Duit siapa ni tinggal jatuh ni RM1, RM2 ni. Senyap. Boleh pergi beli. Tak ada masalah. Jangan tengok sarang. Masya Allah. Itulah senang. Betul kata mudah. Agama ni bukannya payah. Inna dina yusrun. Sesungguh agama itu mudah. Bukan payah. Nah, bila kita tahu cara lah nah. Apa-apa kerja pun nasbah dengan orang pandai nampak tak berat dalam dia kerja. Tapi kita orang tak pandai ni susah. Itulah lebih kurangnya. Boleh lagi masa kita 10 minit lagi sehingga ke jam 11.30. Soalan ni buku menjadi batu api. Ini satu bahasa kita sana tak cakap tu tapi faham dah lah. Orang yang jadi batu api. Batu api ni membuat jadi orang tu berkelahi balah. Batu api kerana asal batu api ni dia sakit pah. Nyala kan? Batu api orang panggil zaman dulu. Kemudian yang dimaksudkan batu api ni kalau kita nak saling kepada bahasa kitab, bahasa surat dia panggil apa tu? Mengacung. Sini panggil tak? Mengacung mengacung. Dengan min ke dengan NG ke dengan M? M. Mengacung. Arab panggil apa? Namimah. Sifat mengacung ni, perbuatan mengacung panggil namimah. Bila seorang yang jadi yang mengacung itu, seorang tu panggil namam. Maka apakah orang itu menjadi batu api? Suka mengacung. Maka setengah daripada mengacung ini masuk daripada kabair, masuk daripada dosa besar mengacung. Kerana ia berbahaya tu kuat sangat. Kerana apa makna mengacung? Memindahkan perkataan satu orang kepada orang lain. Tujuannya supaya jadi perbalahan. Itu dia. Adapun memindah perkataan kepada satu yang lain, tujuan nasihat, itu disuruhkan. Dia tengok di inlak dia. Tengok di kerana tu. Dia memindah, ambil perkataan yang ni, dipindah pergi ke cerita pada orang lain, tujuan apa? Lil ifsad dia panggil. Tujuan merosak. Itu panggil namimah. Maka datang pada hadis, la yadkhulul jannata namamun. Satu riwayat dengan apa? La yadkhulul jannata qattatun. Satu riwayat dengan qattatun. Satu riwayat namamun. Tidak masuk syurga. Tak boleh masuk syurga orang yang mengacung. Orang yang jadi batu api. Kata kat sini kata dah. Musykilah kita hari ni. Tak boleh masuk syurga orang yang jadi batu api. Sungguh jadi batu api. Tak boleh masuk je batu api dah. Tempat je api tu. Tempat dia. Muka batu api. Masalah api baru nasabah. Maka kita mengaji dalam hadis pula. Ia pendek-pendek bercakap. Tak boleh masuk syurga orang yang mengacung. Maka ulama bicara. Takkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kiranya kita ni dua. Masa kita mati di atas iman ke tawa kufur.
Kalau yang mati di atas kubur, ialah tak boleh masuk syurga. Mutlak sama mata-mata. Bila orang yang mengacung, dia orang apa? Dia orang Islam. Dia orang mukmin. Tapi sifat perangai dia tu suka mengacung. Dia orang mukmin. Kalau disoal tanya dia, bagaimana mu suka mengacung, suka pelaga orang mu ni? Suka mengacung. Nak tanya kata mu rasa kata haram ke tak haram? Saya mengaku haram. Kalau macam tu, kepada mukmin yang asin, mukmin yang berdosa. Bila dia tak bertaubat, dia tak minta maaf, mati dengan keadaan begitu, tahta masyiatillah, di bawah kehendaki Allah. Jika Allah ampun, alhamdulillah dengan rahmatnya. Jika Allah tak ampun, dengan keadilannya, kena denda. Tapi wajib syurga kerana mati tak iman. Pak hadis kata la yadkhulu ay la yadkhulu ma'as sabiqin ataupun ma'al awwalin. Tak boleh masuk serta dengan orang yang masuk awal. Hanya dia masuk kemudian kerana dia ada kis. Contohnya kita nak lakah sepadan. Nak lakah sepadan, nak pergi Mekah ke mana? Nak lakah sepadan, kena cak pasport. Situ sebagai iman dulu tu. Itu iman dia. Kalau tak ada pasport yang sah, tak boleh masuk kan? Apabila sudah cak, maknanya boleh masuk dah kita. Boleh masuk dah ke negeri dia, ke negara, kerana dia cak lah. Itu boleh masuk. Tapi bila nak masuk, dia periksa barang pula. Tu bagi custom lah. Periksa barang dalam dapat ada barang salah. Kita berhak masuk kerana kita pasport kita sah. Kita berhak masuk dah bagi immigration selesai. Tapi bagi custom, tugas dia ni periksa barang. Tiba-tiba dia dapati barang yang salah undang-undang. Dia ni kena tahan. Tidak? Kena tahan. Tapi dia ada hak masuk. Dia hak masuk tapi kes barang salah dia kena tahan kes salah ni. Bercara. Timbul kemaafan. Sudah. Tak ada kena mecak semula dah. Boleh masuk. Tapi dia tak cak. Haram masuk. Haram masuk. Tu bandingnya sebab tu kita tengok dunia apa berlaku. Jangan semata tengok dunia. Jadi akhirat. Berarti ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia, kita duduk dalam dunia, mata telinga duduk tengok hak dengan hak dunia, tapi bukan sekadar dunia, terus pada jadikan contoh teladan bagi akhirat. Itu panggil hati yang hidup. Itu maknanya. Dan dalam Quran pun disebutkan, namimah ni, wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binami. Ada. Ayat tu asal kata kepada Walid bin Mughirah. Kerana salah satu sifat dia suka mengacung. Suka pelaga ke? Orang bertanya panggil pelaga ke? Sini cakap ada pelaga. Cakap juga ada. Jadi batu api suka pelaga ke kelahi balah. Maksud pelaga macam mana? Ambil perkataan si Khalid dirayak pada si Umar. Hai Umar. Khalid kata kamu berat. Khalid lah, kalau mau dengar cerita. Khalid pun nak marah. Khalid nak marah, Khalid kata, ambil Khalid ke cerita pula ke yang ni. Ni panggil namim. Dan ayat kita selalu baca, wailul likulli humazatil lumazah. Humazah yang banyak mengumpat. Lumazah yang banyak mencaci, mempelagakan orang. Tu. Allah Ta'ala ada wail. Apa wail? Nama satu lembah lubuk di dalam neraka. Sekira kalau dipelari kuda 100 tahun tak lepas lagi luahnya. Wailun likulli humazatil lumazah. Al-lamz ada pula diartikan tengok mah kalau tu. Pandang hina. Itulah di antara ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahawa bersifat dengan perangai jadi batu api sebagaimana di sini kata, ataupun dengan kata lain suka pelaga orang, dan dengan kata lain juga dia mengacung. Itu salah satu daripada dosa besar. Kerana itu bawa pada rusak, merusakkan. Sedangkan Allah Ta'ala kata la tufsidu fil ard, jangan kamu merusakkan dalam bumi. Setelah bumi itu suci, dia menyucikan oleh para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, disambung para ulama
menyuci, kamu jangan merosakkan. Maka ini setengah daripada ifsad. Memindah suatu perkataan kepada satu orang, seorang lain supaya lil ifsad, supaya merusak. Itu panggil namimah. Baik. Jadi masa tu, masa tak ada lagi lah masa. Selagi hidup ada masa kita ni dah. Soalan ada lagi? Oh, banyak lagi. Kalau mihak pendek-pendek ya. Soalan dia, apa hukum seorang suami kahwin secara diam daripada isterinya sampai dia meninggal? Oh, Masya Allah. Ini susah sekali ni orang perempuan ni. Oh, apa hukum kata dia? Apa hukum seorang suami? Bila tu seorang suami dia ada isteri dah. Bila sebut suami tu, suami hakiki bukan suami majak. Suami majak ni macam nak kahwin panggil dah suami tapi majak. Baru duk bertunang je. Si lelaki si Muhammad dengan si Aisyah tu. Nak kahwin bulan Rajab. Maka sekarang bertunang. Panggil dah suami isteri. Ni isteri saya. Ni suami. Ni akan jadi isteri ataupun akan jadi suami. Maka panggil suami panggil majad. Bi'atibari ma ya'ulu ilaih. Hak ni suami hakiki. Suami hakiki maknanya dia ada isteri dah. Tapi ni berkahwin diam-diam. Bermakna kahwin satu lagi lah kan. Itu. Pada tanya apa hukum? Nak tanya hukum apa? Hukum agama ke hukum dunia? Kerana hukum ni undang-undang. Undang agama ke undang-undang negara? Baik. Undang-undang agama. Hukum agama. Peraturan negara lain pula. Jadi kita maklumkan bagi lelaki harus berapa? Bagi kita orang lelaki, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Kan? Itu dia. Maka ni tepat masalah senyap-senyap. Kita nak tahu situ. Tak usah tanya orang lain tu. Senyap-senyap sebab apa kita ingat senyapnya diam-diam? Sebab tak boleh bagi tahu. Kalau bagi tahu mana nak benar? Siapa nak benar? Dia kata matiku dulu. Nanti matiku dulu. Mati saya dulu. Itu dari segi apa dia kebenaran, apa dia nafsu seseorang. Tapi hukum syarak tu tak ada syarat izin. Tak ada syarat izin. Cuma apa yang kata kita nak tilik pada keadaan, ketenangan. Itu. Kalau beritahu dulu, boleh. Nak satu lagi, saya tak ada apa-apa. Tapi syarat, buang saya dulu. Itu masalahnya. Bagi kita tak nak buang lah. Kita nak tambah yang satu lagi. Maka hukumnya, harus. Lepas tu peraturan nak jaga pula. Nanti kerana timbul masalah sangat. Orang duduk di mahkamah, dia tahulah. Orang jadi hakim, orang kerja bahagian ni. Pengaduan banyak sangat. Itu dan ini. Lalu itulah dibuat garis. Contoh macam ni. Antara lain seperti adakan taklik dalam lepas pada akad nikah ada taklik. Walha dalam syarat kita akad nikah jawab akad terima bila cukup syarat sah. Selesai. Apa boleh timbul kena taklik pula. Kerana pengaduan banyak sangat. Kita duduk di mahkamah nak kerja majlis agama kat tahu selalu ni mai mengadu rumah tangga, mengadu rumah tangga, suami tak balik, suami tak nafkah dan banyak sangat. Nak mikir macam mana cara nak menyelesaikan masalah. Begini, bila ada masalah buat taklik. Panggil mai suami, lain kali jangan buat macam ni. Tak mau dah. Baik, kalau membuat lagi apa kata? Tu timbul taklik tu. Kalau aku tidak bersekududukan dengan isteri aku lebih pada 4 bulan ataupun dengan tidak bersekududukan seperti suami isteri ramai, maka apabila mengadu serta terima pengaduannya maka tertolak satu tolak. Tu kes tu. Kalau lepas kita kena ingat jangan buat macam tu. Bila kita pergi buat, isteri cukup syarat pergi mengadu serta terima pengaduan dengan syarat tertolak dengan tidak kena kata aku tolak nikah. Tu punca main mana taklik tu? Punca daripada tak kalau pengaduan tu timbul sangat.
Karena kita tinggal, Allah Ta'ala kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kan? Kamu bersekedudukanlah, bergaullah kamu sebagai suami isteri bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Baik pihak isteri taat mengikut syarak, pihak suami pula jaga nafkah dan bersekedudukan baik, maka tak timbullah pengaduan. Bila tak begitu timbul pengaduan. Maka nak mengatasi pengaduan tu, lalulah dibuat ta'lim. Begitu juga tak kala pengaduan beristeri dua, berpoligami ke panggil kan. Timbul masalah banyak sangat, itulah yang berkenaan buat. Itu masalah asalnya begitu. Tapi hukum syarat yang mudah ya, senang je. Kamu ada upaya, mu ada mampu sila. Berapa 4? Kalau mampu 5 syarat benar boleh. Tapi dah syarat tak benar sekapak ya. Itu nak cakap hukum. Lepas kita nak lakuh ayat pertama, tu kira lah rumah tangga masing-masing tu. Nah, tengok yang ini 2, 3 nak dia. Saya, nak lepas pun tak lepas. Itu masing-masing lah. Tapi hukum syarak pada asal, ya, ada kemampuan, tak ada masalah. Yang kita halal tak boleh kan? Itu dia. Lepas tu tengok syarak yang ada hujung pula tu. Saat ni dia kata, apa dia? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ada kait ujung pula tu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tu dah lagi tu. Kita tengok ini saja. Saat ni buka pintu luar ada ta'liq kait. Jika kamu tu bimbang takut kamu tak melaku adil, maka satu cukuplah. Ini masalahnya, takut tak melaku keadilan tu. Pak kita orang lelaki cakap, kita orang lelaki boleh 3-4, tapi buat keadilan tak cara. Itu yang masalah kan. Kalau sanggup adil pun tak ada apalah. Baiklah. Baik sekali. Kerana apa dia? Nabi SAW kata, berkahwinlah kamu banyak keturunan, kerana aku bermegah-megah dengan umatku yang ramai. Yang megah dengan umat ramai. Itulah. Jadi begitulah keadaannya. Pendek kata, setiap masalah dia bukan jawab dengan satu, dia banyak andaian. Terkadang nak kahwin tu lagi dah, sunat ke tak sunat. Ayat ada dari awal tu lagi dah. Tu dia. Begitulah. Pendek kata ni pulanlah kepada hal peribadi masing-masing, rumah tangga masing-masing. Dia tahu hal dalam rumah dia. Sahibul bait adra bima fi. Dia tuan punya rumah, dia tahu barang isi kandungan dalam rumah dia. Dia ada isteri, dia ada anak, dia tahu hal anak isteri dia. Sebab itulah mampu tidak mampu pada syarak terserahlah kepada peribadi masing-masing. Tapi dari segi hukum tadilah. Jika kita berlaku adil, silakan. Kalau tak adil, jangan. Satu cukuplah. Itu yang masalahnya. Apa nasihat bapa untuk bini yang tak bagi suami koin? Tu deh. Tak apalah bila kita dengar macam ni tu cukup dah. Bagi orang mukminah yang kamilah, yang nak kait lagi, mukmin tu mukmin belaka dah kita dah. Perempuan mukminah. Tapi ya ada pula kait dengan imanan yang kamilan. Bagi orang ni dia beri galakkan pula. Bang, carilah satu lagi. Nak bertemu yang tu, mati hidup balik payah bertemu tu. Tapi ada juga, bang, boleh saya satu lagi. Tapi ada tapi tu, serabut tu. Boleh seorang lagi 2, tak apa, tapi. Tapi ni masalah ni. Naknya tak tapi dah. Carilah seorang lagi, saya suka, saya rela. Saya suka berpoligami kerana saya juga nak kepada kelebihan akhirat, kerana sabar 1, 2, 3, 4. Payah bertemu buat masalah tu bolehlah. Nak bertemu hak sungguh tu payah. Tapi walaupun hukum tu begitulah. Bukannya semua, ada perempuan yang suka. Kita tak tengoklah kita sama kita umat. Kalangan isteri Nabi-Nabi sendiri pun kan. Tu. Ya ada. Macam-macam lah. Aisyah dia masuk malam dengan Hafsah. Dua tu juga. Tapi hak petikai bayar petani panggil. Dengan Zainab petikai bayar. Tu dia tu. Sampai satu kali Rasulullah SAW duduk rumah giliran Aisyah. Zainab binti Jahshin suruhlah budak dia, khadam dia
bawa pergilah suatu apa dia makan dalam bentuk roti lah kita kata, bubuh dalam pinggan. Pergi ke rumah Aisyah. Bila seorang khodam apa Zainab binti Jahsy pergi ke rumah Aisyah, Aisyah tengok, suruh khodam dia mai ambil pinggan, bah. Rasulullah SAW tengok. Abu Bakar apa ada, Umar apa ada tengok. Sila dia ambil pinggan dia sipung dua. Sila makan. Seolah kata bahasa dia lah repuan ni. Tu. Apa kita? Tak berasa malu muka kita dah. Tapi ya tak apa, ya nak ajar. Kamu nak sanggup berpoligami macam ni? Sebab apa? Sebab Aisyah marah, giliran dia, mari dah hantar makan dari rumah giliran dia, jangan rasalah. Itulah nak kata benda terjadi. Tapi kalau Aisyah dengan Hafsah, Masya Allah, dua ni baik sungguh. Ada apa dipakat dua ni lah. Kalau dengan Zainab binti Jahsy tak boleh, sebab dia bangga. Allah Ta'ala kahwin buat kamu semua tu dengan wali di bumi semua. Allah kahwin aku di langit. Bangga dia tu. Dan lagi pula dia bangga segi mana? Segi dia dengan Rasulullah, neneknya sama. Ini pihak balik ibu dia. Itulah nak nyata kata. Jadi apabila dia ramai ada selalulah. Orang petani panggil apa? Ketik mengetik. Petani panggil. Ketik mengetik dari segi perkataan sini-sini. Sini-siniran lah. Kata sini-siniran tu, orang petani panggil ayat mengetik. Itu petani panggil. Kadang-kadang kalau berjalan, hak ni pergi dulu, hak ni mai potong ke. Wah tak nampak. Bung. Maaf po disengaja. Dan ayat tu lah. Boleh kita tengoklah keadaan. Itu maka Rasulullah SAW bahasa dia. Benda ni benda biasa. Itulah dia. Lepas tu rasanya cukuplah. Dengan akhir katanya, pendek kata setiap masalah dalam kehidupan kita, baik bersangkut paut dengan ibadat, bersangkut paut dengan muamalat kerja buat harian cari kehidupan, dan juga bab bermunakahat, berumah tangga, bercerai-berai, iddah dan sebagainya, semua itu cukup dalam agama kitanya ada menyatakan. Sehingganya kalau setiap masalah yang berlaku, untuk nak jadi kau kena tengoklah andai jika begini itu masalahnya. Satu masalah banyak sangat porok-porok dia mari itu. Itulah di antara untuk nak tahu secara mendalami, naklah kita belajarlah sungguh-sungguh dalam ilmu syar'i. Dengan sekadar itu rasanya cukuplah. Dengan masa kita dah pun 11.40 lebih kurang lah. Rasanya cukuplah sekadar itu. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.